Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Syafiq Fadli bin Mahmud dari Studio Komunikasi Barisan Nasional dalam program Bicara Nasional. Hari ini kita ada seorang tetamu yang sangat special. Kalau nak memperkenalkannya, dia tak sah kalau tak menggunakan pantun. Jadi saya nak mulakan program kita dengan serangkap pantun dulu, Datuk Seri. Tersegam indah di tengah kota, Menara TRX, kebanggaan baru kita. Datuk Seri Ahmad bin Maslan, tetamu kita. Walau kecil, hebat orangnya. Selamat datang Datuk Seri Ahmad Maslan. Selamat datang ke studio. Ya, terima kasih. Buat kata pepatah, daun selasih, daun kayu. Terima kasih, thank you. Tengok, dia memang dapat spontan kalau buat pantun tu. Saya kena karang dulu, Datuk Seri. Datuk Seri Ahmad Maslan merupakan Setiausaha Agung UMNO yang juga merupakan Ahli Parlimen Pontian. Terima kasih Datuk Seri kerana hadir pada program kita pada malam ini. Kita akan berbincang soal kestabilan politik. Ya, soalan pertama saya, Datuk Seri, sebenarnya penakrifan kestabilan politik ni dia tak jelas. Ada setengah pandangan rakyat biasa mengatakan selepas PRU maka stabillah politik kita. Ada orang politik kata apabila sebuah kerajaan itu dibentuk dengan majoriti, dan pelbagai lagi. Dari pandangan Datuk Seri sendirilah sebagai orang lama dalam politik dan merupakan Setiausaha Agung UMNO, apa sebenarnya kestabilan politik ini? Politik ini, Syafiq dan semua yang menonton, dia adalah mengenai angka, mengenai nombor. Siapa lebih banyak, dia menang. Dalam politik, dia tidak ada naib johan. Kalau dapat undi 10,000, orang yang kedua dapat undi 9,000, dalam satu pertandingan Dewan Undangan Negeri, yang 10,000 menang. Yang 9,000 dia tidak panggil timbalan adun. tak ada istilah itu. Dia bak kata orang tu, dia zero sum game. Yang kalah semua, yang menanglah. Jadi apakah maksud kestabilan politik? Dia mesti melibatkan angka. Jika angkanya meyakinkan dan besar, politik sebuah negara itu stabil. Katalah kita ada 222 parlimen. Itu angka sebenarlah, 222. Daripada 222 itu, kalau separuh ialah 111. Betul. 222 bagi 2, 111. Kalau nak menang, kena 111 campur 1. Kalau nak stabil, dia tak boleh campur 1. 111 tak boleh campur 1, dia mesti campur 30, dia campur 50, ya. Kalau campur 1, campur 48, 111, maka jadi berapa? 159. 159. Nah, begitulah. Masalah kita di Malaysia ni, 111 campur 1. Itu sahaja kerajaan Malaysia ni. Jadi betul-betul di atas garisan kemenangan yang membolehkan untuk memerintah. Itu sebab tidak stabil. Dan saya pernah menyebut dalam satu wawancara bahawa Malaysia adalah negara yang paling tipis majoritinya dalam dunia. Kalau Syafiq boleh bagi saya ada satu lagi negara lain yang sebegitu, saya rasa macam tak jumpa lagi. Ya, cuma satu je lebih undi ni. Apabila meninggal seorang VK Liu di Batu Sapi, dan meninggal seorang, itu belah dia, belah kita ialah Datuk Hasbullah, ahli Parlimen Greek, maka 222 itu tinggal 220. Ya. Apa yang berlaku minggu sudah, saya lihat angka saya tak ingat, apa yang berlaku minggu sudah pada hari Rabu dan hari Khamis, ini angka ada dalam Twitter saya lah, tapinya angkanya apabila undi belah bahagi pada hari Rabu minggu sudah, kerajaan 109, pembangkang 94, tidak hadir 17. Tetapi pada hari Khamis, kerajaan 107, pembangkang 100, tidak hadir 13. Itu 107 dengan 100. Nampak? Tidak stabil. Sekadar pemahaman penonton kita, ada yang menganggap bahawa undi belah bahagi ni apabila kerajaan mendapat kurang daripada 111, maka kerajaan itu tumbang. Adakah itu benar?
apa yang berlaku? 109 itu bermakna kerajaan sekarang ni tidak mempunyai majoriti. Dia sesuatu usul ataupun rang undang-undang ataupun apa yang diperbahaskan dan diundikan itu yang boleh meruntuhkan kerajaan ialah bajet. Bajet sahaja. Ya, selain daripada bajet tak boleh. Setakat pemahaman kita sekarang lah. Bererti kalau bajet itu lepas, maka lepas. Kalau bajet tak lepas, kerajaan itu jatuh. Cuma ketika bajet pun kerajaan tidak mendapat 111. Kerajaan mendapat kurang daripada itu kata saya. Ya, tetapi dia bajet ini di simple majority. Okey. Itu konsepnya. gambarnya. Konsepnya Itunya. simple majority. Simple majority. Dia tidak perlu 2/3. Ya, betul. 2/3 148. Kita tak adalah 2/3 itu dah 2013 tak ada 2/3. 2013 pun tak dapat 2/3. 2/3 berakhir pada 2004. 2008 tak dapat, 2013 tak dapat, 2014 kita kalah. Jadi angka-angka ni cukup penting, kita kena masuk dalam kepala bahawa politik is the game of numbers. Kalau kita tidak memiliki angka-angka, maka kita tidak boleh memerintah dengan stabil. Hari-hari kena berada di Dewan Rakyat, apa lagi nak buat kerja. Pada minggu sudah saya terpaksa membatalkan satu appointment dengan seorang duta daripada Brazil. Saya tak mahu dia menunggu lebih sejam di office, maka saya jangka habis pukul 4.30, tapi habis 5.30. Jadi pukul 4.35 saya call, saya minta maaf. Saya kata saya akan pergi ke tempat dia lah, Duta Brazil, His Excellency Duta Brazil, kerana berlaku pengundian di Parlimen. Kita jangkakan waktunya memang selesai 4.30, tapi tak selesai. Itu macam mana nak buat kerja? Sentiasa tak sabar. Perdana Menteri pun kena ada dalam, menteri-menteri semua kena ada dalam, timbalan menteri semua ada kat dalam Dewan. Untuk cukupkan numbers tu. Ya, kalau tidak kalau tidak tak cukup. Kalau tak cukup, satu-satu bajet kementerian itu tak lepas. Bila tak lepas, dia mesti mengganggu kementerian itu punya pelaksanaan pada tahun hadapan. Kalau bajet secara keseluruhan tidak lepas, kerajaan itu jatuh lah. Dia untuk pemahaman juga, 2 minggu sudah kita telah meluluskan bajet secara keseluruhan. Tetapi selepas itu ada pengundian di peringkat jawatan kuasa. Apa maksudnya ni? Maksudnya adakah selepas kita umumkan luluskan bajet secara keseluruhan, kalaulah satu jawatan kuasa itu tidak diluluskan, adakah maksudnya kementerian itu tak dapat duit untuk digunakan tahun depan ataupun bagaimana? Ada satu pandangan, kalau satu kementerian itu tidak lepas, maka dia kena retable. Dibentangkan semula. Kena bentangkan semula. Besok hari Selasa cukup penting, kerana bacaan kali ketiga bajet. Ini yang terakhir. Dah habis peringkat jawatan kuasa. Mula-mula peringkat dasar, hari itu mereka tak berdiri secukupnya. Mereka berdiri 13 orang. Sepatutnya berdiri 15 orang untuk mencukupkan boleh diundi. Tetapi hanya kerana mereka tak selaras. Jadi mereka tak selaras. Tak baca WhatsApp. Mereka berdiri cuma 13. Jadi tidak ada pengundian di peringkat dasar. Tetapi besok, hari Selasa besok, maksudnya esok boleh berlaku. Boleh berlaku sekali lagi. Sebab ini bacaan kali ketiga. Menteri akan membaca bacaan kali ketiga. Kemudian akan speaker akan tanya, siapa bersetuju? Dia akan bacalah berapa ratus bilion apa semua tu. Siapa bersetuju? Masa disebut siapa bersetuju je, dia akan bangun 15 orang atau lebih, biasanya lebih lah, dan minta belah bahagi. Kalau tu tak lepas besok, bajet tak lepas, kerajaan jatuh. Walaupun dah lulus di bacaan kedua hari tu dan di peringkat jawatan kuasa? Peringkat dasar dah lulus, peringkat jawatan kuasa dah lulus, bacaan kali ketiga tak lulus, bajet itu tidak lulus. Kehadiran penting tu. Besok. Penting. Siapa nak sakit perut, dia tangguhkan sakit perut hari Rabu. Baik, Datuk Seri bercakap soal politik is game of numbers. PRU 14, UMNO menang dengan 54 kerusi.
bermakna UMNO merupakan komponen terbesar single party yang mendapat undi terbesar berbanding dengan semua parti, tak kisahlah daripada PAS, daripada PKR, daripada PAN, daripada PPBM dan sebagainya. Kenapa UMNO tak boleh bentuk kerajaan? Pada ketika PRU 14 tu, kita bukan 54, 79. Oh, 79, sorry. Sebab kita bertanding atas Dacing, atas Barisan Nasional. Betul. 79, ya. Itulah kerana PAS pada ketika itu tidak bersama dalam gagasan kita. Kalau kita 79 campur 18 tak lepas juga lagi. Kalau kita 79 campur PAS 18, lepas tu kita PPBM pada ketika itu 13. Rasa macam tak lepas juga, bukan? Jadi kita kena ambil orang lain tu, ya. 79 tu dah campur Sarawak. Betul. Tak tahulah, itu agaknya apabila dicongak-congak, kita tak boleh nak memujuk parti yang selain itu. Apakah contoh parti selain itu? Tentunya yang hostile dengan kita, PKR, DAP, tidaklah kita dapat memujuk mereka. Lagipun dia tidak sehaluan dengan kita. Betul. Begitu lama, ya. Kalau dengan PPBM 13 dan dengan siapa lagi, PAS 18 itu mungkin boleh dirunding pun tak cukup juga lagi. Jadi itu sebab adalah amat penting untuk kita memenangi semua kursi-kursi yang kita bertanding. Lebih daripada 112, kalau nak selamat lebih pada 130, 140 barulah kerajaan boleh stabil. Cuma menjadi persoalan selepas Februari 2020, awal tahun ini, apabila kita membentuk satu gagasan baru yang dipanggil sebagai Kerajaan Perikatan Nasional. UMNO masih lagi merupakan parti dominan dalam pembentukan kerajaan itu. Kenapa UMNO tidak diberi laluan untuk mengetuai kerajaan ini? Puncanya kerana apabila berlaku pertukaran pimpinan, Tun Mahathir meletak jawatan, kami pada ketika itu membuat keputusan untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dah sign SD, iaitu akuan bersumpah. Apabila kita dah bersetuju untuk Tan Sri Muhyiddin, maka gabungannya itu Tan Sri Muhyiddin lah yang mengepalai. Jadi begitu. Pada ketika itu kita sangka Tan Sri Muhyiddin dan pasukannya akan memberikan jawatan-jawatan yang menarik pada kita lah. Kita tidak ada sign apa-apa perjanjian macam Perak baru ni. Ya, kita tidak ada sign apa-apa. Jadi kita lepaskan kepada beliau atas fahaman beliau terhadap sinori politik. Tetapi lepas itu berlakulah tidak puas hati dan sebagainya. Itu walau bagaimanapun ia boleh dibendung. Yang tak boleh dibendung ialah Perak. Kita simpan sebentar di Perak. Kita nak habiskan perbincangan itu. Adakah disebabkan kita melantik parti yang tidak mempunyai dominasi besar dalam gabungan itu, mengetuai kerajaan, menyebabkan apa yang dilihat kerajaan hari ini tidak stabil, ataupun sebenarnya Datuk Seri merasakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional hari ini stabil? Tidak stabil. Memang kerajaan Perikatan Nasional ni tidak stabil. 112 mana boleh stabil kan? Hanya lebih satu. Tapi kalaulah 112 itu solid UMNO, kita boleh jadi kerajaan yang stabil. Ya, tentu. Tentu UMNO sekarang ni ada 39 campur Barisan Nasional, kita 43 lah. Punca kenapa jadi 43 tu kerana 15 masuk PPBM, satu masuk warisan. Kalau tidak tentu kita ada 79. Dan 79 itu pula 18 keluar daripada Barisan Nasional masuk GPS. Itu angka-angka yang lekat dalam kepala. Bagaimanakah keadaan untuk kita menstabilkan? Kita mesti lebih banyak angka yang daripada sepatutnya. Itulah selalu orang menyebut, kalau kita nak mengungkit-ungkit ni pun tak sedap nak didengar. Contoh bersatu, PPBM, dia sebenarnya ada 6 je. Tinggal 6. Betul. Mula-mula 13, kemudian dia kalah di Tanjung Piai tinggal 12, kemudian keluar 6, masuk Pejuang, masuk Muda, apa semua tu tinggal 6. Itu PPBM yang asal. Campur 10 daripada Azmin. Berapa tu? 16 campur 15 daripada kita.
Dia menjadi 31. 31. Itulah yang diperoleh oleh PPBM sekarang. Tetapi PPBM 31 itu bukan PPBM original. Saya boleh kata begitu. UMNO tidak pernah mengiktiraf 15 kerusi itu kerusi PPBM. UMNO sentiasa mengiktiraf bahawa dan mengingatkan kita dan penyokong-penyokong kita, mereka bertanding atas Parti UMNO, Parti Barisan Nasional, jadi kerusi itu adalah kerusi UMNO. Jadi kami sentiasa dalam kepala PPBM tidak angka 31, PPBM angkanya 6 yang dikuatkan dengan 10 azmin, yang dikuatkan oleh 15 kita. Jadi semua angka-angka ini adalah fakta, dan PAS 18 itu kekal 18 lah. Oleh kerana itu kita kena sentiasa memperkukuhkan antara satu sama lain. Kalau kita tidak menghormati antara satu sama lain, maka kita tidak boleh memerintah negara ini untuk beberapa waktu. Saya kira Syafiq, cara peluang kaedah yang terbaik untuk segalanya kukuh kembali, stabil kembali, tak lain dan tak bukan, tentulah kita kena pilihan raya. Pilihan raya, saya lihat minggu sudah dalam surat khabar Indonesia mengadakan pilihan raya, dilapor dalam surat khabar hari Khamis, pilihan raya daerah untuk memilih ketua-ketua daerah di seluruh Indonesia. Mereka mengadakan pilihan raya ketika COVID. Dan kita tahu pilihan raya di Amerika Syarikat dah selesai, pilihan raya di Singapura lama dah selesai, Korea Selatan lama dah selesai, New Zealand dah selesai. Semua negara itu penuh dengan COVID. Terutama Amerika Syarikat, negara pertama paling banyak COVID di dunia. Mereka adakan juga pilihan raya. Jadi kita berhadapan dengan pilihan raya Greek 4 hari bulan. Betul. Kemudian pengundiannya pada 16. Begitu juga Bugaya. Bugaya di Sempurna itu, kawasan merah tu payahlah sikit. Tapi Greek, Greek kawasan hijau, saya kira teruskanlah pilihan raya supaya kita boleh menunjuk kepada rakyat bahawa pilihan raya ini selamat. Boleh selamat. Ya, boleh betul. selamat. Ya, betul. SOP kena diikuti dengan ketat. Baik. Datuk Seri menyentuh soal keadaan di negeri Perak. Kalau Datuk Seri, sebab ini adalah still hot from the oven, ya, baru berlaku minggu lepas, adalah apa yang kita panggil sebagai undi percaya yang tidak lulus di Dewan Undangan Negeri Perak. Ya. Apa sebenarnya yang berlaku di DUN Perak itu, Datuk Seri? Adun-adun berpandangan bahawa Menteri Besar pada ketika itu tidak diberi kepercayaan lagi untuk meneruskan tugasnya sebagai Menteri Besar atas berbagai sebab. Kita pun tidak mahulah mencerita sebab-sebab itu. Jadi mereka membuat keputusan untuk menukar Menteri Besar. Dan adun-adun kita itu bukan nak menukar kerajaan negeri, dia nak menukar Menteri Besar. Itu sebab kita adakan mesyuarat Majlis Kerja Tinggi khas, dan kemudian saya memberikan surat selepas mesyuarat Majlis Kerja Tinggi khas itu kepada dua-dua Susah Agung mereka, Susah Agung Datuk Taqiyuddin, Susah Agung PAS, dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Susah Agung PPBM, yang mereka jawab pada hari yang sama. Iaitu pada hari Selasa saya bagi. Kita punya mesyuarat itu pada hari Isnin malam. Hari Selasa pagi-pagi saya bagi pada mereka. Mereka jawab sebelah petang bahawa mereka akan membuat keputusan segera. Dan kemudian pada hari Rabu pukul 12.30 hari, tiga-tiga presiden berjumpa. Dan mereka menandatangani memorandum yang akhirnya bersetuju. Dan kita tahu pada hari Khamis pukul 10 pagi, minggu sudah, ahli Dewan Undangan Negeri Kota Tampan, Muhammad Datuk Syahrani menjadi Menteri Besar Perak yang baru. Jadi itulah kisahnya. Tetapi Syafiq, kita kena berlaku adil dalam hidup ini. Kita kena berlaku adil. Apakah maksud adil dalam Islam? Maksud adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada selayaknya. Ya, betul. Okey. Apakah maksud saya itu? Ketika PRU ke-14, keputusan PRU 14, BN 27. Betul. Saya bacakan ni. DAP keputusan awal. Keputusan awal sebelum berlaku lompatan. BN 27, DAP 18, Amanah 6, PAN 6, PKR 4, PAS 3,
PPBM satu. Saudara Syafiq. Betul. Tapi satu jadi Menteri Besar, Syafiq. Betul. 27 tak jadi. Jadi pada minggu sudah berlakulah yang adil meletakkan suatu tempatnya. 27 dapat jadi Menteri Besar dan satu tidak lagi menjadi Menteri Besar. Baik, Datuk Seri nak bercakap soal adil, kita akan bincangkan soal adil selepas kita berehat sebentar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Tampan, Datuk Sarani Mohamad mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Perak ke-14 di hadapan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah 11.20 pagi hari ini. Terdahulu, Sarani menerima watikah pelantikan daripada Sultan Nazrin selepas mengangkat sumpah di hadapan baginda pada istiadat kurniaan tauliah lantikan dan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Perak di Istana Iskandariah. Selepas mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Perak, Sarani yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri kemudian mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara Perak juga di hadapan Sultan Nazrin. Sultan Nazrin telah memberi perkenan pelantikan Sarani berpandukan perkara 16 Fasal 2(a) Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perak setelah pada timbangan baginda Adun Kota Tampan itu boleh mendapat kepercayaan sebahagian besar Ahli Dewan Undangan Negeri. Adun adalah saya, Datuk Sarani bin Mohamad, Menteri Besar Perak Darul Ridwan, yang dipilih dan dimasukkan menjadi Ahli Dewan Negara kerana jawatan, bersumpah bahawa saya setiap masa apabila dikehendaki memberi dengan ikhlasnya nasihat-nasihat saya seangat mana dalam daya upaya timbangan saya kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan seperti yang disyaratkan dalam bahagian 2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan itu, bahawa tidaklah saya bukakan sama ada dengan seterus atau tidak seterus perkara-perkara yang disampaikan kepada saya atau yang dibahas dalam Dewan Negara ini dan diserahkan bagi pegangan rahsia saya. Bahkan saya dalam semua perkara akan menjadi seorang Ahli Dewan Negara yang taat setia. Baik, kita kembali bersama dengan Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO dalam bicara nasional, komunikasi Barisan Nasional. Datuk Seri bercakap soal adil tadi. Dari segi Islam, adil itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Ya. Dalam konteks negeri Perak, Datuk Seri sentuh bahawa bagaimana seorang parti yang mempunyai satu kerusi saja menjadi Menteri Besar, maka itu bukanlah keadaan adil sepatutnya. Tetapi sekarang ini apabila sebuah parti yang menang 27 tinggal 25 menjadi Menteri Besar, itulah seadilnya. Di peringkat pusat, Datuk Seri, di bawah kerajaan yang diwujudkan ini, UMNO sekarang ini merupakan dominan. Jadi kalau adil itu maksud Datuk Seri, bermaksud UMNO lah yang perlu mengetuai kerajaan. Tetapi bagaimana situasi di pusat? Di peringkat pusat ni setelah kita campur tolak melompat lah begini ya. Barisan Nasional UMNO 39, selepas itu kita ada 2 MCA, satu MIC, satu PBRS, 39 campur 4, jadi 43. 43 tolak satu meninggal dunia, tinggal 42. Kemudian PPBM macam tadi lah kita sebut 31, tetapi dalam 31 tu ada komponen 10 dengan 15, so tak apalah ya. Pada saat ketika ini 42, 31 dan PAS 18, kemudian ada lagi 18 daripada GPS yang dulunya BN, kemudian kita ada satu lagi Star, kita ada satu lagi PBS di Sabah. Jadi jumlahnya 112. Memanglah kalau mengikut itu Barisan Nasional sepatutnya menjadi Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri yang nombor 2 itu ialah PPBM, kemudian Menteri Kanan PAS dan GPS. Tetapi sekarang ini berbezalah apa yang kedudukannya. Walau bagaimanapun kita telah menerima. Ini satu perkara yang kita UMNO ni jangan dituduh gila kuasa lah. Jangan sebut begitu ya, jangan. Ada orang sebut apabila berlaku di Perak, ni apa hal UMNO ni gila kuasa. Betul. Tetapi kuasa dalam konteks politik ialah angka. Kita tidak gila kuasa dalam konteks Perak. Langsung kita tidak gila kuasa kerana kita telah menahan perasaan tu untuk beberapa bulan. Apabila kita
bertanya kepada mereka kenapa Ketua Menteri Sabah tak dapat, ya, sedangkan kerusi kami pada ketika itu 14, kerusi PPBM 11. Mereka kata PPBM bukan 11. PPBM dia campur dia campur star 6 jadi 107 jadi 17. 17 14 kita 17 lebih. Kita nak cerita begitu di Perak lah. Okey, itu yang sudah berlalu, dah selesai lah kiranya, ya. Okey. Jadi saya ingin mengulang tadi kerana kita dah bersetuju mengangkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Itu. Maka walaupun partinya kecil tetapi dia menjadi Perdana Menteri. Masalah kita ni, parti yang besar timbalan Perdana Menteri pun tak dapat. Itulah keadaannya, Datuk Seri. Disebabkan UMNO ini terlalu berjiwa besar, telah banyak berkorban demi rakyat, demi negara kita. Bukan hanya berkorban, dizalimi. Ada lagi, UMNO ini berjiwa besar, UMNO ini berkorban, UMNO ini dizalimi. Kenapa saya kata dizalimi? Pemimpin-pemimpin kita ramai yang diheret ke mahkamah. Presiden diheret, saya diheret, bosku diheret, Aziz Rahim, Bung Mokhtar, Tengku Adnan, ya. Itu di antara yang diheret ke mahkamah. Kami semua ada 6 orang di Dewan Rakyat itu ahli parlimen. Kalau kami 6 orang ni marah, tapi setakat ini kami tak pernah marah, ya. Betul. Kami tak pernah marah. Semua pengundian saya tak pernah tak datang. Semua saya mengundi. Itu dipanggil jawatan kuasa. Walhal saya diheret ke mahkamah. Bukan saya seorang, ya. Masalahnya 41 disenaraikan oleh SPRM, grup yang pertama, disita harta. Mereka tak tahu pun duit tu duit daripada punca mana. Pada mereka yang menerima, 41 entiti dan individu yang menerima itu menganggap duit itu ialah dana politik. Dana politik biasa daripada Presiden Parti. Mereka tak ada langsung terfikir 1MDB ke apa ke. Kemudian saya termasuk dalam senarai 80. Dalam senarai 80 itu, kalau yang pertama tu disita sejumlah yang sama, dapat 100,000, disita 100,000. Yang ini, yang tim saya yang 80 ni, geng saya yang 80 yang dizalimi ni, ada yang dapat 50,000, kena bayar compound 2.5 juta, Syafiq. 50 kali ganda, Syafiq. Ada yang dapat 100,000 kena compound 25 kali ganda, jadi 2.5 million. Ini saya rasa ramai yang tak tahu tentang perkara ini. Kalau kita traffic light, bukan traffic light lah, speed trap, 300 tu kan, compound berapa? 150. Betul. 150. Separuh bukan? Ini bukan nak diseparuhkan. Ditambah 50 kali ganda, ditambah 25 kali ganda. Yang menyain itu Latifah Koya dan Tommy Thomas yang sudah tak ada. Tetapi kenapa diteruskan segala kezaliman ini dalam kerajaan yang kita hari-hari mengundi ni? Untuk meneruskan mereka menjadi menteri, mereka menjadi timbalan menteri, tangan inilah yang mengundi, tangan yang dizalimi inilah yang mengundi. Kalau 6 orang pada bulan Mei tahun ini, masa nak lantik speaker bukan? Masa tu 6 orang tu masih lagi kesnya tak ditarik, ya. Tak mengundi. Kerajaan ni dah jatuh bulan 5 lepas. Bukan, ya? Tapi kami dengan setianya mengundi dan terus mengundi. Mereka juga tahu bahawa ini ialah penzaliman, apa yang dipanggil sebagai selective political prosecution, iaitu pendakwaan politik berpilih. Kenapa saya dan Tan Sri Syahril kena? Kerana kami melawan SPRM. Kami bawa SPRM ke mahkamah. Atas ketidakadilan yang kami kata tidak. Mana dia orang tahu ni duit 1MDB terima pada tahun 2012-2013. Masa tu 1MDB tidak ada isu. 1MDB membantu itu, membantu ini. Dan kita pun tak tahu dia ada kaitan dengan 1MDB. Tiba-tiba pada tahun 2019-2020 ini disita dan dikompaun dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak adil dan kerajaan ini tidak patut untuk meneruskan kezaliman. Oh, saya tak boleh bayangkan betapa berjiwa besarnya. Dan sentiasa mengundi tangan ini. Sentiasa mengundi, sentiasa bangun dalam sentiasa dewan. Sentiasa angkat tangan, sentiasa bangun, sentiasa menyokong.
Ya Rabbi, bukan saya seorang. Datuk Najib masih mengundi, Datuk Zahid mengundi, Datuk Aziz Rahim mengundi, ya Bung Mokhtar mengundi, Tengku Adnan mengundi. Kami 6 orang ni. Yalah, sentiasa mengundi. Saya ni sebenarnya speechless. Dah soalan yang seterusnya pun tak dapat nak fikir dah. Itulah. Macam mana pemimpin yang berjiwa besar dalam UMNO walaupun telah dizalimi sebegitu tapi masih lagi terus untuk mempertahankan kerajaan yang ada hari ini. Ya Allah. Datuk Ya Seri, Allah. kerajaan yang ada pada hari ini dipanggil Kerajaan Perikatan Nasional. Betul ke Kerajaan Perikatan Nasional ataupun sebenarnya kerajaan ini adalah Kerajaan Perikatan Nasional plus Barisan Nasional plus GPS? Saya rasa yang kedua tu lagi tepat lah. Dia apabila Perikatan Nasional didaftar, ya, apabila Perikatan Nasional didaftar, kita sebenarnya tidak boleh lagi memanggil Kerajaan Perikatan Nasional. Betul. Kerana dalam pendaftaran itu ada 4 parti. 2 daripada Sabah, 2 daripada Semenanjung. Sabah itu ialah STAR dan SAPP, Yong Teck Lee dan Jeffrey Ketingan. Lepas itu di Semenanjung, Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Hadi, PPBM dan juga PAS, 4 parti. Jadi ini sudah didaftarkan sebagai Perikatan Nasional. Sebagai sebuah entiti parti. Perikatan Nasional ini berapa je kursinya? 31 campur 18 campur 1. SAPP tak ada kursi. Mestilah Perikatan Nasional ini tidak boleh berdiri tanpa Barisan Nasional 43 yang tinggal 42 sebab meninggal seorang, tanpa GPS 18. Jadi ia patut dipanggil Kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dan GPS. Ataupun diletakkan nama baru. Ya. Sebab kita khuatir di akar umbi, kita tidak faham status UMNO ni berada di mana, Barisan Nasional berada di mana. Sebabnya kita berada di Kerajaan Perikatan Nasional. Tapi kita berkata bahawa kita tidak akan bersama Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi mungkin pada pandangan saya molek kiranya kalau dijenamakan semula kerajaan ini kepada satu nama yang baru agar tidak menimbulkan kekeliruan kepada akar umbi. Di manakah pendirian UMNO? Pada minggu sudah ada cadangan supaya kerajaan dipanggil Gagasan Rakyat Malaysia. Mungkin? Tapi saya membantah sebab Gagasan Rakyat tu telah digunakan pada tahun 1990 oleh DAP, Semangat 46 dan beberapa parti. Jadi saya kata carilah nama lain. Ya. Nanti orang kata kita meniru dan sebagainya. Tapi adalah usaha ke arah itu, perbincangan ke arah itu. Saya kira mereka dah faham bahawa tak boleh lagi nak dipanggil Kerajaan Perikatan Nasional. Ya, betul. Itu satu perkara realiti lah. Apabila sebelum didaftar, dia jadi lain. Dia cuma gagasan, loose gagasan. Tak apa dipanggil Kerajaan Perikatan Nasional. Sekarang It's just a brand yang kita pilih ketika itu. Jadi kena panggil kerajaan lain. Datuk Seri, tidakkah disebabkan UMNO, pemimpin-pemimpin seperti Datuk Seri yang berjiwa besar membuat satu keputusan di luar norma, bukan luar tabi'i, Datuk Seri, di luar norma, iaitu sebagai contoh parti yang bukan majoriti terbesar dilantik sebagai Perdana Menteri, beberapa jawatan tidak diberikan, sokongan walaupun dizalimi. Ini semua perkara-perkara yang berlaku di luar norma. Adakah ini menjadi punca bahawa kerajaan hari ini tidak stabil? Itu di antara puncanya. Memang pasti itu di antara puncanya. Kerana jawatan yang diberi tidak mengikut hierarki parti, itu satu lagi tambahan. Apakah maksud hierarki parti itu? Presiden tidak ada dalam kabinet, timbalan presiden tak ada, 2 naib presiden, satu menang, satu boleh dilantik jadi senator, tak ada dalam kabinet. Ketua pemuda tak ada, ketua puteri tidak ada. Ini antara penjawat utama. Dalam coalition government, penjawat utama coalition yang terbesar tu, komponen yang terbesar mesti berada dalam kabinet. Itu sebab baru-baru ni apabila gagal darurat itu tidak pernah dibincang dengan Presiden UMNO. Tidak pernah untuk buat darurat itu. Walhal dia melibatkan komponen parti yang terbesar perlu memutuskan. Dan pada ketika itu tidak ada dipanggil Majlis Presiden lagi. Baru-baru ni diumumkan Majlis Presiden, tapi kita tak tahu mesyuarat-mesyuaratnya itu perlu dijadualkan supaya keputusan utama diputus oleh
Presiden Parti. Di dalam komponen kerajaan campuran ni mesti ada. Ini kerajaan campuran ni. Betul. Kerajaan campuran mesti pemimpin utamanya berada dalam kabinet. PAS pun pemimpin utama tak berada dalam kabinet. Betul. Dia duta khas bertaraf menteri tidak masuk dalam kabinet. Betul. Itu pentingnya Majlis Presiden ditubuhkan. Itu saya kira Majlis Presiden kena sentiasa bermesyuarat. Ya. Dan Majlis Presiden mesti memutuskan dasar utama. Majlis Presiden misalnya membuat keputusan, presiden-presiden yang ada dalam Majlis Presiden ni mesti jadi menteri. Itu barulah komponen kerajaan campuran itu boleh berfungsi dengan baik. Ya, betul. Ya, kalau tidak dia tak akan stabil. Dia tidak akan stabil. Jadi kalau dilihat untuk masa depan, Datuk Seri, sebabnya kita berbincang banyak soal PRU, ada signal-signal yang mengatakan PRU mungkin diadakan selepas COVID, termasuklah kenyataan daripada Perdana Menteri sendiri ketika mesyuarat agung tahunan parti beliau. Demi masa depan negara, demi masa depan rakyat, demi masa depan parti sendiri, tidakkah UMNO merasakan bahawa untuk memastikan politik negara kita benar-benar stabil, maka UMNO perlu bertindak untuk menjadi dominasi bukan sahaja kuat tetapi juga memegang kerusi majoriti? Ya, kita telah terbukti memegang tampuk kuasa ini begitu lama. Kita kalah atas 4 sebab. Secara pantas saya sebut fitnah-fitnah, itu yang pertama. Yang kedua, perpecahan Melayu. Yang ketiga, kerana begitu ramai tak mengundi, tak mendaftar mengundi. Dan yang keempat ialah janji-janji palsu yang muluk-muluk tinggi-tinggi oleh pihak mereka sehingga tertawan dan ditawan. Tertawan dan ditawan pemikiran dan juga pengundian. Jadi itu di antara punca yang dah berlaku. Itu kita jadikan pengajaran yang pahit yang kita pastikan dia tidak berulang untuk PRU yang ke-15. Oleh itu, UMNO mesti terus dominan, Barisan Nasional perlu terus dominan. Kenapa kita berhak untuk dominan? Kerana pada saat dan ketika ini, dalam 112 ini, kitalah yang paling ramai. Betul. Takkan kerusi kita dah menang, kita nak bagi pada parti lain. Tak boleh. Jadi, kerusi kita yang dah menang, kitalah. Kerusi yang tak menang tu kita bagi-bagikan, atur-aturkan, dan mesti ada asas kenapa kita nak bagi kerusi, sesuatu kerusi itu. Katalah kita nak bagi parti UMNO ke tempat yang PAS dah bertanding di situ 3 kali dan baru-baru ni PAS nombor 2. Walaupun dia kalah katalah dengan PAN, tapi dia nombor 2 terbanyak. Mana boleh UMNO nak ambil kursi itu? Kursi itu kita tidak menang, tapi bagilah kat PAS. Begitu juga PAS tak boleh ambil kursi kita, walaupun pada saat yang kita kalah, tapi kita sebelum ini dah menang 3 kali. Ya, dan baru-baru ni kita kalah, kita nombor 2 kita kalah. PAS pun bertanding, tapi dia nombor 3, nombor 4 misalnya. Dia tak bolehlah ambil kursi itu. Jadi ada formula-formula yang begitu. Mesti ada asas apabila kita berunding dengan kursi. Saya salah seorang jawatankuasa perunding. Dan kita terus berunding kursi ini baik-baik. Dan ada formula-formula yang kita kena ikut. Cuma bagi partnersis politik merasakan sekiranya melihatkan kepada formula-formula yang banyak tersebar sekarang ini, UMNO masih lagi tidak akan menjadi majoriti. Barisan Nasional tidak akan menjadi majoriti yang boleh membentuk kerajaan. Akhirnya, perkara yang berlaku sekarang akan terus berlaku, iaitu ketidakstabilan politik yang mana kita perlu mengikat ahli-ahli politik tertentu untuk memastikan kerajaan ini kukuh. Katakanlah Datuk Seri, UMNO membuat keputusan untuk bertanding di 110 saja kerusi, yang selebihnya diberikan kepada parti lain. Maksudnya UMNO tidak boleh membentuk kerajaan dengan sendiri mereka. Perlu sokongan daripada orang lain. Untuk mendapatkan sokongan itu, perlu ada political negotiation yang akhirnya menyebabkan ketidakstabilan. Jadi bagaimana nak mewujudkan satu formula politik yang stabil pasca PRU 15? Dia mesti ada satu magnet besar. Ya, betul. Satu parti yang paling banyak kerusi dalam lingkungan 90-80 ya. 90-80-100 itu 80-90-100 kerusi. Parti itu menjadi magnet besar. Dengan magnet besar itu dia akan menarik parti-parti yang lain. Dia itu penting ya, dalam konteks kita melihat sejarah politik Malaysia.
Dan kita berharap UMNO yang akan jadi magnet besar itu. Itu sebab UMNO, Harap ataupun kita akan pastikan? kita akan pastikan kerana kita paling ramai ahli dibanding dengan rakan-rakan yang lain, dibanding dengan Bersatu, dibanding dengan PAS. Itu yang pertama. Yang kedua, kita paling banyak menang dalam PDM. Betul. Kita bukan hanya menang di DUN dan menang parlimen, kita juga menang di PDM, pusat daerah mengundi, yang mana ada tempat pembuangan undi itu. Kita kena cek sampai ke PDM putusan tu ya. Bererti kita perlu bertanding yang paling banyak kerusi dan kita perlu menang paling banyak kerusi. Kestabilan itu wujud apabila kita boleh menarik Sarawak misalnya. Memang sudah tidak boleh satu parti itu berdiri sendiri sekarang. Apabila Sarawak keluar daripada Barisan Nasional, itu yang menyebabkan tak boleh berdiri dengan sendiri. Kalau Sarawak tidak keluar daripada Barisan Nasional, BN boleh berdiri sendiri. Tetapi oleh kerana Sarawak, faktor 31 kerusi di Sarawak itu yang menyebabkan tak ada satu parti yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa sokongan beberapa parti lain. Ini yang berlaku. Ini fakta yang tak boleh nak dia ni. Tetapi Sarawak ni yang menariknya, mereka akan ikut magnet yang besar. Itu yang menarik. Okay. Datuk Seri, floor manager dah kata kita ke soalan terakhir, tapi sebenarnya saya ada banyak soalan lagi. Kalau boleh kita minta floor manager lagi 10 minit. Siri lain. Sebab saya nak sentuh ada topik penting, Datuk Seri, berkaitan dengan GST, Datuk Seri. Sebabnya GST ni satu benda yang sangat penting. Hari ini kita tengok minggu lepas Fitch Rating meletakkan rating Malaysia di-downgradekan daripada A- kepada BBB+. Begitu juga dengan rating kepada Petronas. Juga jatuh. Ini semua disebabkan oleh faktor kestabilan politik dan juga disebabkan oleh pembentangan belanjawan kita yang mengatakan bahawa berkemungkinan disebabkan oleh kekurangan pendapatan negara. Jadi, tidakkah sepatutnya GST ini boleh menyelamatkan? Dulu kita dispin kerana komunikasi kerajaan yang lemah pada ketika itu. Saya seorang-seorang bercakap, orang lain tak nak bercakap. Semua takut kena bantai. Kenapa saya bercakap lebih? Kerana pada tahun 1986, tahun pertama saya di universiti di Wellington, New Zealand, tahun pertama GST dilaksana di New Zealand. Jadi sejak tahun 86 saya dah faham tentang GST. Adalah lebih sikit pada orang lain. Lama tu, tahun 86. Syafiq dah lahir. Umur saya 85 saya lahir. Baru setahun masa tu. Umur baru setahun. Dan GST ini laksana 170 lebih kurang negara daripada 154, iaitu 85% daripada negara laksana. Takkanlah 170 negara tu silap. Mustahil. Betul. Daripada 194, 170 buat, takkanlah 170 situ silap. Di 170 tu ada pakar ekonomi, ada pakar cukai, ada pakar segalanya. Takkan mereka memilih sistem percukaian yang silap. Itu dari segi logik akal yang orang tak sekolah pun boleh faham patutnya. Dan kemudian dia cuma 6% pelbagai peringkat yang akhirnya orang tak boleh menipu cukai. Dan banyak zero rated, makanan-makanan zero rated, 0% GST kerana orang miskin pendapatan dia sebulan dia banyak guna untuk beli makanan. Beli baju yang ada GST dia tak berapa beli, jam tak berapa beli, handphone tak adalah, handphone murah-murah. Lepas tu perabot dia tak beli, kereta apa semua, mana ada orang beli tiap-tiap hari produk-produk itu. Produk-produk yang tak beli tiap-tiap hari ni ada GST. Produk yang dibeli hari-hari, makan, minum yang mentah ya, itu zero GST. Sebab kita special GST di Malaysia ni special kerana kita tidak mahu menyusahkan orang yang miskin. B40 itu sebab B40 makanan utama tak ada GST. Itu berbeza dengan negara lain. Ada negara lain tidak ada konsep zero rated ya. Malaysia semua konsep zero rated. Dan 6% ini dimarah oleh rakyat. Kita tidak berjaya memahamkan rakyat bahawa sebelum itu 10%. Ya, betul. Dipanggil SST. Tetapi apabila mereka menang, mereka hapuskan yang 6. Mereka buat yang 10. Dan rakyat semakin memahami. Oh, engkau buang yang 6, kau buat yang 10. Apa punya hal ni? Jadi rakyat mula berfikir
bahawa rupa-rupanya GST 6 lebih rendah daripada 10. Tu budak tadika pun tahu. 6 lebih rendah daripada 10. Bukan hanya mereka naikkan 10, saya kira betul-betul mereka menambah 6 cukai baru, buang 1 cukai, dan mereka naikkan 3 cukai lama. Kadar. Itu kita boleh bincang kemudian lah. Buang 1, tambah 6, naikkan 3. Ini. Jadi bab-bab cukai ni memanglah saya sekarang ambil PhD. Ya betul. Dan PhD itu ada kaitan dengan GST. Jadi dia tidak hilang daripada ingatan. Dan minggu sudah Timbalan Menteri Kewangan di Dewan Rakyat, saya ada dalam Dewan Rakyat kita, dia menjawab soalan seorang ahli Parlimen Pembangkang. Dan dia kata kerajaan mengkaji. Ya betul. Dan sebelum tu menteri pun jawab kerajaan mengkaji. Tapi saya kira bukanlah dalam era COVID ini. Dan saya harap komunikasi kerajaan hendaklah mantap apabila bercerita tentang GST ini. Dan semua laman web, semua kementerian 27 tu mesti memahamkan 1.6 juta penjawat awam. Ya, sebab kita sepatutnya menggunakan komunikasi digital media sosial. Dan semua media sosial kerajaan kena fahamkan apa konsep yang sebenar dan mengapa kita perlu. Contoh macam tahun ini kita kurang 42 bilion hasil. Ya betul. Bayangkan kalau kita ada 44 bilion GST, tak adalah masalah sangat. Dan tahun depan kita kena hutang 85 bilion. Kalau kita ada GST 44 itu hutang pun mungkin bertambah lagi GST itu apabila kita uruskan. Kalau kita ada GST 44 bilion, hutang 85 bilion itu tak akan hutang 85 bilion. Ya. Jadi kita dalam zaman susah, saya pernah menyebut bahawa alangkah baiknya ketika susah ini ada GST. Ya. Ini kisah yang saya nak ulang. Apabila Sultan Melaka berhadapan dengan Hang Jebat yang mengamuk. Kenapa Hang Jebat mengamuk? Hang Jebat mengamuk kerana Hang Tuah dikatakan dibunuh. Tapi rupa-rupanya bendahara tidak membunuh Hang Tuah. Sultan tidak suruh bunuh. Tapi bendahara simpan Hang Tuah. Akibat daripada kemarahan itu, Hang Jebat mengamuk dan membunuh ramai orang. Nak tahu apa kata Sultan? Alangkah baiknya jika Hang Tuah masih hidup. Kita nak jawab dia lah, alangkah baiknya kalau GST masih ada. Betul Sri. Okey, ini soalan terakhir lah. Saya janji ni soalan terakhir lah. Sebab Datuk Seri cakap berkaitan dengan Hang Tuah dan Hang Jebat ni. Ini soalan yang saya kira panas berada di akar umbi berkaitan dengan mungkin sebenarnya dia tidak ada masalah tetapi dilihat seperti bermasalah antara pimpinan-pimpinan parti di pelbagai peringkat, baik di pusat, di bahagian ataupun terus di akar umbi, seolah-olah UMNO ini ada sesuatu misalignment. Ada orang cakap itu, ada orang cakap ini, ada pemimpin yang kelihatan menyokong parti lain, ada pelbagai. Jadi sebenarnya apa yang UMNO mahu lakukan dan nasihat Datuk Seri sendiri? Apabila Presiden, Timbalan Presiden, naib-naib Presiden, pemimpin utama tidak diberi jawatan dalam kabinet, kita tidak ada apa yang dipanggil sebagai carrot and stick kepada pendukung-pendukung parti, dan mereka kurang hormat kerana Presiden bukan Perdana Menteri, Presiden bukan Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Presiden bukan Menteri, naib Presiden bukan Menteri. Bererti dari satu sudut berjayalah pihak-pihak tertentu untuk melemahkan UMNO ni. Betul. Tapi saya harap pendukung-pendukung kuat parti UMNO, kita kena sabar sedikit masa lagi. Kena sabar sedikit masa lagi. UMNO ni parti keramat, dia tidak boleh dilemah-lemahkan begitu saja. Tidak ada satu bahagian UMNO pun yang terbubar. Ya, betul. Walaupun UMNO kalah dan kita kalah dalam masa 22 bulan, kita bangkit melawan dan melawan. Akhirnya kita terjumpa formula muafakat nasional bersama PAS, formula yang ajaib lah kiranya, yang didukung bersama yang utama oleh UMNO dan PAS, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi dan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Itu formula yang ajaib. Lepas itu formula itu juga meruntuhkan kerajaan PH. Antara punca kerajaan PH itu jatuh ialah mereka melihat kekuatan
perpaduan penyatuan umat yang begitu hebat dengan ISET dan sebagainya, ya, ratusan ribu putih membanjiri, dan dia jadi satu fenomena yang cukup hebat. Malam-malam kita ceramah, kita bantai. Jika tuan pergi mancing, dalam beldi diisi umpan. Jika tak mahu kena kencing, jangan undi Pakatan Harapan. Berlegar di seluruh Malaysia, menang segala pilihan raya kecil. Wah, walaupun kita tidak menjadi kerajaan, itu semua perjuangan-perjuangan manis yang pendukung-pendukung termasuk orang muda Syafiq dan kawan-kawan yang lain masih tentunya ingat, ya. Ya, betul. Jadi minggu lepas kita meraihkan ulang tahun, ya, himpunan ISET. Itulah, 8/12, 8 bulan 12. 8 bulan 12. Saya berada di Dataran Merdeka pada ketika itu, ya, dan masih terbayang-bayang dalam ingatan putih seluruh Kuala Lumpur dibanjiri. Itu menakutkan mereka yang akhirnya mereka jatuh, ya, dan tidak sanggup Tun Mahathir untuk meneruskan dan terpaksa meletak jawatan, dan berlakulah perubahan-perubahan, dan itu jadi sejarah yang jadi ingatan. Jangan kita mudah lupa atas segala peristiwa itu. Melayu kena terus berpadu, dan 121 kerusi pada 9 hari bulan 5 2018. Pada malam itu 121 kerusi itu, satu lagi kita jangan lupa bahawa ahli parlimen yang membentuk 121 kerusi itu lebih ramai bukan Islam daripada Islam dalam negara Islam Malaysia. Itu orang Melayu, orang Islam. Ini bukan perkauman, kita negara Islam, kita majoriti orang Islam, tetapi majoriti yang bentuk kerajaan bukan Islam. Saya kira pihak mereka pun tak sangka jadi begitu, ya. Dan saya kira pihak mereka pun tidak mahu dia jadi begitu. Tetapi itu sudah terjadi. Dan daripada 121 kerusi itu, satu lagi Syafiq, ada 32 kerusi kalau dicampur undi BN dan undi PAS, 32 kerusi yang menang itu sepatutnya kalah. Dan sepatutnya kita menang. Kalau kita bersama dengan PAS lebih awal, 32 kerusi kita tidak kalah. Jadi 121 tolak 32, kerajaan itu tidak akan terwujud pada malam 9 bulan 5 2018. Dengan yang perkataan, jangan kita berpecah belah, teruskan muafakat nasional yang padu ini. Dan ialah, walaupun kita bermasalah dengan PPBM, tapi kita kena membaluti luka-luka untuk masuk ke pilihan raya. Asalkan mereka tidak mengambil kerusi kita lah, ya. Itu maka kita akan terus maju ke depan, dan kita jangan lupa kaum-kaum lain, mereka patut bersama juga dengan kita. Mereka kena sokong MCA lah, macam di Perak, ya. Tidak ada seorang pun adun bukan Melayu. Kerana apa? Sebab dalam 34 kursi yang bentuk kerajaan Perak minggu sudah ni, tak ada seorang pun adun bukan Melayu. Jadi macam mana nak lantik exco itu? Saya nak pesan pada masyarakat Cina dan India di Perak, lepas ini kenalah mengundi MCA dengan MIC. Begitu juga di Malaysia 113, tak ramai yang bukan Islam, ya. 4-5 orang begitu. Jadi yang bukan Islam di Malaysia kena undilah parti yang boleh membawa, mewakili suara mereka dalam kerajaan. Jangan bagi MCA menang 2 kerusi, MIC menang cuma 1 kerusi. Jadi tak dapatlah ramai dalam kerajaan. Jadi saya harap masyarakat Cina dan India memikirkan semula undi mereka pada PRU 15 nanti. Baik, Datuk Seri. Kita berada di penghujung program Bicara Nasional kita pada malam ini. Apa yang boleh saya simpulkan pada hari ini ada 3 perkara. Yang pertama adalah kita melihat bagaimana berjiwa besarnya pemimpin-pemimpin UMNO, terutamanya ahli-ahli parlimen yang setiap hari hadir ke dalam mesyuarat parlimen, menyokong kerajaan, mempertahankan kerajaan yang sedia ada, walaupun seperti mana yang kita bincangkan tadi, ada dalam kalangan mereka itu dizalimi, yang ditindas, yang ditekan, tetapi mereka terus istiqamah mempertahankan kerajaan ini demi rakyat dan negara. Yang keduanya adalah berkaitan dengan perpaduan kita. Sebagai parti dalam Barisan Nasional, terutamanya UMNO, kita perlulah terus mempertahankan perpaduan di kalangan kita untuk memastikan parti kita benar-benar kuat dan memberikan kekuatan itu kepada pemimpin-pemimpin kita, seperti mana Setiausaha Agung kita untuk membuat runding kira berkaitan dengan beberapa isu menjelang pilihan raya. Kalau Datuk Seri Ahmad Maslan tidak punya kekuatan daripada akar umbi, maka sukar bagi beliau. Kitalah peranan kita untuk memberi kekuatan itu kepada beliau dan juga kepada Presiden Parti
untuk kita pertahankan parti ini. Yang ketiganya sudah pasti adalah berkaitan dengan kerjasama kita bersama PAS, Muafakat Nasional. Inilah penentu masa depan negara kita. Ini jugalah penentu kestabilan politik ini. Maka ayuh sama-sama kita terus memperkukuhkan dan mempertahankan apa yang telah kita perjuangkan sekian lama dengan air mata kita sendiri satu ketika dahulu. InsyaAllah kita akan memperoleh kemenangan yang besar kalau kita benar-benar ikhlas dalam perjuangan ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Ahmad Maslan kerana Itu rumusan yang baik, betul lah rumusan itu tepat sekali. Baik, terima kasih Datuk Seri Ahmad Maslan kerana sudi bersama kami di studio pada malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton Bicara Nasional dan terus menyokong kami di Komunikasi Barisan Nasional. Jangan lupa untuk kongsikan, sebar-sebarkan kepada kawan-kawan, sahabat handai dan sanak saudara apa yang kita ceritakan pada malam ini agar ia menjadi manfaat kepada kita, menjadi panduan kepada kita untuk membuat keputusan yang tepat menjelang PRU15 nanti. Sekian, selamat menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.